Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Ali bin Jihan dengan nombor metrik KID 2203040002 daripada Diploma Pendidikan Islam SEM 3. Kali ini saya dan juga rakan sekerja saya iaitu Muhammad Nabil Haikal akan menguraikan tentang tajuk khuluq, iaitu siapa yang berkuasa. Pertama sekali, khuluq ialah tebus talak, iaitu telah talak yang berlaku dengan keinginan isteri dan kesungguhannya untuk bercerai. Khuluq ini disyariatkan sebagai memenuhi kemahuan isteri. Maksud khuluq ini ialah isteri menebus dirinya agar dibebaskan oleh suaminya dengan cara mengembalikan mas kahwin yang telah mereka sepakati sebelum ini kepada suaminya. Maksudnya, apabila si isteri ini mahu melakukan perceraian ataupun melakukan perbuatan khuluq ini terhadap suaminya, si isteri perlu mengembalikan mas kahwin yang pernah suaminya berikan kepadanya untuk dikembalikan balik kepada suami. Seterusnya, khuluq adalah salah satu bentuk talak kerana ia adalah sebuah penceraian yang berlaku dengan adanya tebusan yang diberikan oleh isteri kepada si suami. Maksudnya, khuluq ini ialah sama seperti satu talak, seperti mana yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya. Khuluq ini juga adalah salah satu cara penceraian yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya dengan bersebab. Seterusnya, dalil khuluq yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran menjelaskan tentang pensyariatan khuluq ini di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-229, iaitu, oleh itu, kalau kamu khawatir kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa pada bayaran, iaitu tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan pada pengambilan suami akan bayaran tersebut. Seterusnya, dalil daripada hadis pula, daripada isteri Sabit bin Qais. Isteri Sabit bin Qais datang menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Sabit bin Qais, aku tidaklah mencelanya dalam perkara akhlak atau agama, tetapi aku bencikan kekufurannya dalam Islam, iaitu dengan sebab tidak dapat melaksanakan hak-hak suami." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Bolehkah kamu pulangkan kebunnya kepadanya?" Maka si isteri Sabit bin Qais ini menjawab, "Boleh." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Sabit bin Qais, "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dengan talak satu." Dalam hadis ini dia menceritakan bahawa seorang isteri
tidak tahan akan kekufuran seorang suaminya, maka dia bertemu dengan Nabi untuk meminta cerai kerana si suami tidak dapat menjalankan tugas dia sebagai seorang suami lah. Maka dengan itu Nabi suruh si isteri ini memulangkan mas kahwin yang telah diberikan oleh suaminya kepada dia, iaitu kebun, sebuah kebun. Maka si isteri perlu memulangkan balik mas kahwin tersebut kepada suami, maka barulah dijatuhkan talak terhadap isteri tersebut. Akhir sekali, khuluk ini dikuasai oleh seorang isteri yang diperlakukan oleh suami yang tidak bertanggungjawab terhadap dirinya sebagai seorang isteri. Sekian daripada saya, Muhammad Ali bin Jihan. Saya serahkan kepada rakan sekerja saya, iaitu Nabil Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan hukum hakam huluk. Huluk adalah harus. Huluk tidak perlu berlaku melainkan dengan tebusan berbentuk harta yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Jika harta tebusan tersebut diketahui dan disebut ketika dilafazkan dulu, tebusan yang disebutkan itu yang wajib diberikan oleh isteri kepada suaminya. Jika tebusan tersebut tidak ditentukan dengan tepat, huluk tetap sah dan suami wajib mendapat mahar misil daripada isterinya. Jika suami menggunakan kalimah huluk untuk tujuan talak tanpa menyebut sebarang harta tebusan dan tidak terlintas di hatinya untuk mendapatkan tebusan ini adalah talak biasa yang menggunakan lafaz huluk sebagai hinayah, yakni kiasan. Artinya lafaz itu dianggap sebagai talak hiyah dan lafaz tersebut menjadikannya talak raji'i. Yang kedua, huluk tidak berlaku melainkan daripada isteri yang berakal dan matang. Isteri yang tidak berakal atau tidak matang tidak layak membuat keputusan dan tidak memiliki kuasa untuk menguruskan sesuatu. Juga suami melafazkan huluk ke atas isterinya yang berkeadaan demikian, talak yang berlaku ialah talak raji'i dan suami tidak berhak mendapatkan tebusan huluk. Yang ketiga, jika suami melafazkan talak huluk terhadap isterinya, isteri berhak mengurus dirinya sendiri dan suami tidak mempunyai kuasa terhadapnya. Suami tidak boleh rujuk pada isterinya semasa iddah kerana huluk adalah jenis talak bain. Jalan untuk mereka berdua hidup bersama semula ialah dengan mengadakan akad semula serta membayar mas kahwin lain. Bekas isteri mempunyai hak penuh untuk membuat keputusan. Yang keempat pula, isteri yang telah dihuluk tidak boleh ditalak di zahir dan diilah oleh bekas suaminya sepanjang tempoh iddah. Talak zihar dan ilah yang diucapkan oleh suami yang melafazkan huluk tidak mempunyai sebarang kesan ke atas bekas isterinya. Ini kerana lafaz huluk menjadikan bukan isterinya. Keadaan ini berbeza dengan isteri yang diceraikan secara talak raj'i. Isteri yang diceraikan secara raj'i ditalak semula untuk talak kedua, iaitu talak atau dizihar oleh suaminya sepanjang tempoh iddah. Ia mempunyai kesan-kesan yang tersendiri. Yang kelima pula, yang terakhir, suami diharuskan melafazkan huluk ketika isterinya berada dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci walaupun sempat dia mempersetubuhinya. Isteri tidak dikira menanggung kemudaratan dengan sebab huluk, disebabkan berlakunya isteri yang bebas daripada ikatan suami. Kemudaratan tersebut isteri tidak berlaku dalam huluk yang bagaimana mungkin
berlaku dalam talak biasa yang merupakan keinginan suami. Sekian, terima kasih.